Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30-23 Februari bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini. Wanita tempatan pesakit COVID-19 ke-13 pulih sepenuhnya dan dibenarkan pulang. Peguam negara dinasihat lepas jawatan atau patuh dasar kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu lagi kes yang membabitkan pesakit yang disahkan positif novel coronavirus COVID-19 sebelum ini disahkan pulih dan dibenarkan pulang. Pesakit merupakan kes ke-13 seorang warga negara tempatan berumur 40 tahun yang dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar, Kedah sebelum ini. Wanita berkenaan sebelum ini disahkan positif 5 Februari lalu dan merupakan adik kepada kes ke-9 yang juga dilaporkan telah pulih. Abangnya dilaporkan dijangkiti COVID-19 selepas menghadiri mesyuarat perniagaan di Singapura. Dalam pada itu, dengan 22 kes yang positif, kementerian telah bertindak proaktif dengan memperkukuhkan surveillance COVID-19 bagi mengesan kes dalam kalangan masyarakat tempatan. Sistem surveillance ini menggunakan pakai konsep yang sedia dilaksanakan bagi sistem surveillance influenza, iaitu melalui pengesanan kes severe acute respiratory infection dan pengesanan kes influenza-like illness yang memenuhi kriteria masing-masing di peringkat hospital serta klinik kesihatan yang telah dikenal pasti. Dan melalui temu ramah bersama bekas pesakit ke-13 yang disahkan pulih itu, dia menjelaskan beberapa kes yang telah pulih sebelum ini termasuk dirinya membuktikan hospital kerajaan mampu memberikan perkhidmatan berkualiti dan bertaraf dunia. Wanita ini sempat merakam kenangan bersama kaki tangan perubatan Hospital Sultanah Bahiyah yang merawatnya, turut mengucap penghargaan kepada kerajaan yang pantas bertindak mengesan kontak rapat dalam kalangan keluarganya selepas abangnya disahkan positif. Dia juga menyeru orang ramai agar bertenang dan tidak bimbang untuk mendapatkan bantuan perubatan jika mempunyai gejala jangkitan. Baginya, persepsi bahawa perkhidmatan di hospital kerajaan yang diterimanya sebelum ini nyata melisit. Rakyat Malaysia, ujarnya, patut berbangga dengan pencapaian hospital kerajaan, terutamanya kejayaan merawat dan mengekang gejala COVID-19 di negara ini. Di Kelantan, sebanyak 2,000 topeng muka diagihkan kepada tetamu di sebuah majlis perkahwinan yang diadakan di Kampung Tebing Tinggi, Kubang, Kerian. Ia inisiatif pasangan pengantin yang merupakan kaki tangan Jabatan Kesihatan yang mahu majlis mereka bermakna dan memberi manfaat kepada mereka yang hadir. Pengantin lelaki Farhan Muhammad bertugas sebagai penolong pegawai perubatan di Klinik Kesihatan Bera Pahang, manakala isterinya Nur Tasnim Muhammad Rozi adalah jururawat di Jabatan Pediatrik Hospital Kuala Lumpur. Mereka mendapat idea mengedarkan topeng muka kepada tetamu dalam usaha mengekang penyebaran virus COVID-19. Penyakit-penyakit lain pun ada juga yang perlukan pakai mask seperti TB semua tu. Tapi yang coronavirus ni kena lebih berhati-hatilah. Corona 2019 lah. Lepas tu pasal topeng muka ni memang kalau kat hospital pun limit dah sekarang. Dekat Shopee semua dah kurang dah. Ini adalah salah satu cara langkah pencegahan. Selain pada mask, ada lain lagi. Langkah pencegahan dia iaitu dengan kita selalu mengamalkan etika batuk dan bersin, sentiasa mencuci tangan, menghindari daripada mengambil makanan yang mentah, mengelakkan daripada mendekatkan diri daripada pesakit yang mempunyai simptom-simptom. Pasangan pengantin ini juga menjelaskan permintaan topeng muka yang tinggi juga menjadi faktor utama mereka mengambil keputusan mengedarkannya secara percuma. Tambahnya, mesej kesedaran kepada masyarakat penting supaya lebih berjaga-jaga.
Baik, seterusnya tindakan seorang lelaki yang cuba melengah-lengahkan ujian pernafasan menggunakan alat screening device 2 oleh pihak polis akhirnya membongkar kandungan alkohol dalam badannya yang melebihi had. Walaupun diarah meniup secara kuat, namun lelaki itu enggan berbuat demikian menyebabkan meter pada alat itu gagal dibaca. Berikutan keengganannya meniup secara kuat, ujian pertama menunjukkan lelaki itu berada di bawah pengaruh alkohol. Dia kemudiannya terpaksa ditahan dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star untuk menjalani ujian kedua menggunakan mesin Evidential Breath Analyzer EBA2. Bacaan kedua terbukti menunjukkan dia mengambil alkohol melebihi dari paras yang dibenarkan. Lelaki berusia 36 tahun ini ditahan bersama rakannya jam 1.20 pagi ketika melalui sekatan polis di Jalan Putra Mergung. Namun rakannya didapati bebas mengambil alkohol berlebihan. Operasi yang bermula jam 11 malam ini turut membabitkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Dalam operasi ini, seorang lelaki warga Myanmar berusia 25 tahun turut ditahan kerana menunggang motosikal dalam keadaan mabuk. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Muhammad Rozi Jidin berkata, dua lelaki itu ditahan mengikut Seksyen 45A _1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dalam keadaan mabuk. Dalam operasi itu, sebanyak 93 kenderaan diperiksa dan sebanyak 37 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Antaranya tiada lesen memandu, ubah suai kenderaan, cukai tamat tempoh dan memotong di garisan berkembar. AADK turut menahan 5 lelaki berusia sekitar 20-an selepas ujian saringan awal mendapati mereka mengambil dadah jenis metafetamin. Sementara itu, di Kulim, seorang remaja lelaki berusia 18 tahun ditahan dalam satu sekatan jalan raya. Pihak berkuasa mengesannya mencampak bungkusan berisi air ketum ke atas jalan raya. Remaja berkenaan ditahan polis bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kulim ketika melakukan operasi bersepadu bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ malam tadi. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Kulim, Deputy Superintendent Safa Maknur, suspek menunggang motosikal jenis Honda EX5 datang dari arah Lunas menghala ke Kulim. Menyedari terdapat sekatan jalan raya di Jalan Sungai Limau, suspek cuba berpatah balik dan membuang beberapa bungkusan air ketum di atas jalan. Hasil pemeriksaan, 14 bungkus termasuk bungkusan yang dicampak dipercayai berisi air ketum ditemui. Siasatan kemudiannya mendapati suspek mengakui dia mengambil upah menghantar air ketum yang sudah siap dibungkus itu di sekitar Kulim dan dijual pada harga RM5 sebungkus. Suspek kemudiannya dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kulim untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Dalam operasi ini, lebih 200 kenderaan diperiksa dan 123 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Bekas pengarah Yayasan Bakti Negara Terengganu Muhammad Adam Muhammad Ghazali mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Besut atas pertuduhan mengendalikan pakej umrah tanpa lesen yang sah. Dia minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Wan Azimah Yaakob. Tertuduh didakwa mengendalikan pakej umrah tanpa lesen yang sah dari Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Ia dilakukan pada 31 Oktober 2016 di Wisma Yayasan Bakti Negara Terengganu di Besut Terengganu. Tertuduh didakwa mengikut Akta Industri Pelancongan 1992. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum denda RM500,000 atau penjara 10 tahun. Tertuduh tidak dibenar diikat jamin, manakala sebutan semula kes pada 23 Mac depan. Sebelum ini, tertuduh didakwa atas 76 pertuduhan kes penipuan pakej umrah membabitkan penipuan lebih RM300,000. Kes penipuan dipercayai menjejaskan lebih 4,800 individu, terutama guru, selepas mereka membayar sebanyak RM3,000 seorang. Polis berpuas hati dengan komitmen yang ditunjukkan peserta dan penganjur himpunan 220220 yang berlangsung di Dataran Merdeka semalam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, tiada unsur hasutan atau vandalisme yang berlaku ketika perhimpunan itu berlangsung. Perhimpunan tu tak dingin nampaknya kan, tak dapat sambutan. So mereka masa buat perhimpunan tu 2,000 ke 3,000. 2,000 ke 3,000 masa buat permohonan tu. Tapi yang datang 200 je, 200 lebih-lebih sikit je, 200 lah. Jadi ucapan pun ada 12 ucapan. Tapi tak ada yang mengasut apa semua kali.
Tambahnya, himpunan terbabit berlangsung aman tanpa sebarang kekecohan dan sehingga kini tiada laporan polis diterima berhubung ucapan yang disampaikan dalam perhimpunan terbabit. Datuk Seri Mazlan berkata demikian selepas menghadiri program Cergas Pagi Ketua Polis Kuala Lumpur bersama penduduk perumahan awam Sri Selangor di Ibu Negara pagi tadi. Semalam, kira-kira 200 orang berkumpul di Dataran Merdeka bagi mendesak kerajaan menunaikan 10 tuntutan dalam masa 100 hari dan sekiranya gagal mereka menggesa agar parlimen dibubarkan untuk mengadakan pilihan raya umum. Peraihan kepimpinan negara di peringkat pusat bukan keutamaan bagi negeri Sabah tetapi adalah keupayaan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk memimpin Malaysia setelah kerajaan hari ini dipilih oleh rakyat pada pilihan raya umum lepas. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Afdal berkata beliau telah menyuarakan pendapatnya sebagai Presiden Parti Warisan Sabah Warisan yang bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH mengenai pentingnya tumpuan diberikan kepada Tun Dr. Mahathir untuk terus memimpin negara sebagai Perdana Menteri. Yang penting kepada kita bukan setakat peralihannya. Peralihan bukan keutamaan. Rakyat nakkan supaya ada peluang pekerjaan. Ekonomi yang semakin mencabar di pentas dunia. Negara kita harus fokus memulihkan ekonomi supaya kerana ini merupakan tuntutan rakyat. Rakyat yang telah memberi sokongan dan dukungan kepada kita dalam pilihan raya yang lalu untuk memastikan supaya kehidupan mereka dapat ditambah baik. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas pengumuman Tun Dr. Mahathir bahawa tiada tarikh ditetapkan bagi peralihan jawatan Perdana Menteri. Datuk Seri Muhammad Shafie sebelum itu merasmikan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR 3 syarikat berkaitan kerajaan disempurna. Beliau turut menyampaikan beg dan peralatan sekolah serta wang saku kepada 1,200 pelajar yang disumbangkan Sabah Electricity Sdn Bhd, Tenaga Nasional Berhad dan Sabah Energy Corporation Sdn Bhd. Bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik meminta Tan Sri Tommy Thomas kembali mematuhi dasar kerajaan dan mengutamakan keselamatan negara atau melepaskan terus jawatan sebagai peguam negara. Ia berikutan keputusan Tan Sri Tommy menarik balik pertuduhan ke atas 12 individu yang telah dituduh di mahkamah kerana disyaki ada kaitan dengan kumpulan Harimau Pembebasan Tamil Ilam LTTE adalah disandarkan kepada keputusan kerajaan Australia dan juga Sri Lanka. Dalam kenyataan medianya, Ahli Parlimen Simpang Renggam itu menegaskan keselamatan negara adalah tanggungjawab kerajaan melalui Kementerian Dalam Negeri KDN. Beliau yang juga Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu juga berkata kegagalan peguam negara mengambil kira dasar kerajaan sebelum ini membuat keputusan bukan sahaja salah tetapi bertentangan dengan peranannya selaku penasihat undang-undang utama Kerajaan Persekutuan. Beliau turut mengambil maklum terdapat peranan yang berbeza apabila Tan Sri Tommy menjalankan tugas sebagai pendakwa raya dan apabila beliau berperanan sebagai peguam negara iaitu penasihat undang-undang. Namun dalam menjalankan tugas sebagai pendakwa raya, Tan Sri Tommy tidak boleh sama sekali membelakangi dasar kerajaan. Jabatan Peguam Negara Jumaat lalu menggugurkan tindakan undang-undang terhadap 12 lelaki yang dituduh menyokong LTTE. Keputusan memberhentikan prosiding itu dibuat selepas mendapati tiada prospek jelas untuk sabitan terhadap semua tertuduh dengan mana-mana 34 pertuduhan yang sedang dihadapi mereka. Tan Sri Tommy menggunakan peruntukan Perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan beliau sebagai peguam negara untuk menjalankan kuasa budi bicara selepas menilai kes berkenaan mengikut undang-undang. 17 kategori dipertandingkan termasuk teknologi elektrik, teknologi pendidikan dan pedagogi, teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk dianugerahkan kepada pelajar yang reka ciptanya paling terserlah sempena Malaysia Teknologi Expo MTE 2020. Expo selama 3 hari itu menjadi platform kepada pencipta inovasi mengetengahkan hasil ciptaan mereka yang bertaraf dunia, menyaksikan lebih 500 penyertaan pempamer setiap tahun. Berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur dari 20 hingga 22 Februari lalu, MTE 2020 tertumpu kepada anugerah antaranya rantaian pinggan emas, perak dan gangsa selain anugerah merit dan anugerah khas kategori. Dianjurkan oleh Universiti Teknikal Malaysia UTM, ia disokong sepenuhnya Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Kementerian Pembangunan Usahawan.
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah menghantar 2 penyertaan pelajar dari program Diploma Perniagaan Antarabangsa yang mana pelajarnya berjaya meraih anugerah emas untuk sektor pertanian dalam kategori Asian Youth Innovation. Hasil pembentangan bertajuk AgriSync 2.0 disampaikan oleh Muhammad Arif Habibur Rahman bersama 3 ahli kumpulan. Bagi anugerah khas Indonesian Invention and Innovation Promotion Association, Innova Politeknik itu juga meraih pingat emas dengan hasil ciptaan The Ultrasonic Scarecrow for Pest Repelling in Paddy Field, selain pingat perak bagi ciptaan alat pemantau udara untuk pesakit sistem pernafasan kronik. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, Korea Selatan mencatatkan 123 lagi kes baru COVID-19 dengan 2 kes kematian. Ia menjadikan keseluruhan jumlah jangkitan di negara itu kepada 556 kes dengan 4 kematian. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Korea berkata 75 daripada kes terbaru itu berkait rapat dengan pengunjung sebuah gereja di Daegu di tenggara negara itu. Seorang wanita berusia 61 tahun yang merupakan anggota cawangan Daegu dari gereja Shinchuji disahkan positif COVID-19 pada 10 Februari lalu. Daegu merupakan bandar keempat terbesar di Korea Selatan dengan jumlah penduduk seramai 2.5 juta orang. Negara itu juga mencatat jumlah kes kedua tertinggi jangkitan COVID-19 selain China. Seorang bayi berusia 17 hari dibenarkan keluar dari hospital 2 hari lalu menjadikan pesakit termuda yang sembuh dari wabak COVID-19. Bayi terbabit yang dilahirkan pada 5 Februari lalu telah dimasukkan ke Hospital Kanak-kanak Wuhan selepas ibunya disahkan positif virus itu. Menurut laporan CCTV, selepas ujian saringan dilakukan, bayi terbabit disahkan positif wabak itu 9 Februari lalu. Pengarah Neonatologi Hospital Kanak-kanak Wuhan Zhang Lingkong memaklumkan pihak hospital terpaksa menggunakan terapi sokongan bagi membolehkan bayi itu sembuh sendiri. Ia susulan terdapat pelbagai jenis ubat yang tidak mempunyai garis panduan yang jelas untuk kegunaan bayi yang baru lahir. Setakat Sabtu, jumlah kes terbaru COVID-19 di China menunjukkan penurunan kepada 397 kes berbanding 889 kes pada hari Jumaat. New Zealand akan memperkenalkan undang-undang melarang sebarang pengiklanan dan penjualan rokok elektronik kepada individu di bawah umur 18 tahun. Larangan itu dalam usaha mengawal pasaran produk berkenaan. Berdasarkan rang undang-undang RUU yang disiarkan di laman web Kementerian Kesihatan, ia juga bertujuan mengharamkan penggunaan rokok elektronik di kawasan bebas asap, kawalan terhadap peniaga selain memberi kuasa kepada kerajaan untuk merampas dan menggantung penjualan produk berkenaan. Menteri Kesihatan Bersekutu Jenny Selesa berkata, RUU itu adalah bagi melindungi golongan muda selain memastikan perokok menggunakan peranti yang selamat. RUU ini akan dibentangkan di Parlimen bagi memperakui produk rokok elektronik kurang bahaya berbanding rokok tradisional. RUU ini juga akan mengecualikan rokok elektronik daripada beberapa peruntukan yang diguna pakai untuk produk tembakau. Sekiranya diluluskan, peniaga boleh memaparkan produk rokok elektronik secara terbuka di kedai masing-masing berbanding produk tembakau yang tidak dibenarkan dipamerkan secara terbuka. Penjualan cecair perisa rokok elektronik akan dihadkan kepada 3, iaitu perisa tembakau, pudina dan mentol. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan pasukan hoki lelaki Universiti Kuala Lumpur UniKL melengkapkan kejuaraan treble musim ini apabila memenangi Piala TNB 2020. UniKL menewaskan juara musim lalu Terengganu Hoki Team THT di Stadium Hoki Bukit Jalil pada aksi final semalam.
Juara Liga Hoki Malaysia itu bagaimanapun terpaksa bangkit daripada ketinggalan apabila THT yang merupakan juara bertahan mempunyai permulaan yang cukup baik. Jaringan Nabil Fikri Muhammad Nur hasil daripada pukulan sudut penalti pada minit ke-13 meletakkan THT di depan. Uni KL memberikan tentangan lebih hebat namun ketangkasan penjaga gawang THT, Muhammad Hazrul Faiz Ahmad Sobri menafikan barisan penyudah lawan. Gawang THT bagaimanapun bolos pada minit ke-48 apabila Faid Fahad Shah menjadikan kedudukan 1-1 buat Uni KL. Tidak sampai 1 minit berselang Uni KL peroleh jaringan kedua. Kali ini Tengku Ahmad Tajuddin bijak memanfaatkan peluang untuk meletakkan pasukannya di hadapan. Di sebalik asakan lewat permainan oleh THT, ia tidak memadai untuk menafikan kemenangan 2-1 memihak kepada Uni KL untuk gelaran ketiga mereka musim ini. It's nice sebab you menang 3 piala dan juga menang tanpa kalah. Cuma 1 seri dengan TNB. So itu I think something is very sweet untuk semua. I think something to remember. Pengalaman yang baik lah. Saya tak pernah lagi rasa sepanjang penglibatan saya dalam Liga Hoki Malaysia ni tak pernah lagi unbeaten lah. Saya rasa yang paling best sekali, saya rasa the moment yang paling best sekali. Sebagai juara, Uni KL membawa pulang wang tunai sebanyak RM100,000 manakala THT meraih RM60,000. Sementara itu, aksi final Piala Vivian Maysors di sebelah petang hasrat juara Liga Hoki Wanita Akademi untuk meraih gelaran tidak kesampaian apabila tewas di tangan PKS Unitan 1-2. Susulan kejayaan menjuarai gelaran Liga sebelum ini, Akademi turun sebagai pilihan apatah lagi sudah 2 kali menewaskan PKS musim ini. Begitupun PKS tampil lebih bertenaga dan mendahului perlawanan hasil jaringan padang Nur Adilah Abdul Malik pada minit ke-11. Begitupun Akademi bangkit menyerang namun beberapa peluang gagal disempurnakan. Penantian jaringan Akademi terlerai pada minit ke-39 apabila Ashley Kitfi mengikat kedudukan menerusi pukulan sudut penalti. Ketika Akademi semakin agresif menekan lawan, Nur Zafira Aziz muncul wira buat PKS apabila menjadikan gol kemenangan pada minit ke-50. Sekaligus memberikan pasukannya kejuaraan Piala Vivian Maysors buat kali pertama. Kita dapat banyak chance tadi, just that kita tak finish it lah. Kalau kita nak menang mana-mana game, kita kena make sure. Kalau kita tak boleh make sure, ada 1 atau 2 orang yang tak buat kerja, so it's like tu tak boleh pastikan lah. You kena pastikan lah. Kalau you tak boleh pastikan, dan kita tak boleh buat apa-apa lah. Tetapi saya bagi kredit pada pemain-pemain PKS Unitan, di mana mereka bersemangat tinggi dan bersungguh-sungguh untuk mencapai misi ataupun kita punya target hari ini. Dan mereka telah menunjukkan satu strategi ataupun mood game yang tempo yang begitu baik sekali. Sebagai juara, PKS Unitan membawa pulang wang tunai berjumlah RM25,000. Baik ke perkembangan bola sepak Piala FA pusingan pertama, 6 perlawanan berlangsung semalam menyaksikan kemenangan buat pasukan dari Liga M3 dan M4 iaitu Kelab NLFC Masa, KT Rovers, Protap FC, SSFC, Armed Force FC dan Kota FC. Berikut adalah keputusan perlawanan. Di Stadium UPM Serdang berlangsung perlawanan di antara hari ini KSFC menentang NLFC Masa. Kedua-dua pasukan bermula baik di awal permainan hinggalah peluang tiba buat KSFC yang diberi hadiah sepakan penalti pada minit ke-20. Bagaimanapun peluang itu gagal disempurnakan dengan baik. NLFC tidak berputus asa kembali berusaha menembusi pertahanan lawan dan cubaan Khairul Effendi Azaimi pada minit ke-27 membuahkan hasil apabila berjaya meletakkan NLFC di depan 1-0. Bersama babak kedua, cubaan KSFC menyamakan kedudukan tidak berhasil dan keputusan kekal hingga tamat perlawanan. Sekian paparan Buletin 1.30, kami tinggalkan anda dengan visual majlis perasmian Stadium Sultan Ibrahim yang berlangsung gilang gemilang di Iskandar Puteri Johor. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan merasmikan stadium baru Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT itu malam tadi. Saya Syahira Izzati Yaakob, salam hormat dan Assalamualaikum.